Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 894. Antara paparan utama. Mangsa COVID-19 meningkat walaupun darurat. Bersih mahu akta baharu GLC. Ada apa pada PKP 3.0? Apa pesawat pengintip Israel buat di ruang udara kita? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020 adalah bagi memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19, terutamanya setelah berlakunya kluster Sri Petaling, kata Menteri Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof. Tindakan kerajaan membuat PKP ketika itu adalah berikutan kerajaan belum lagi memperhalusi kaedah-kaedah yang sewajarnya dibuat bagi menangani masalah penularan wabak COVID-19. Semasa itu, kerajaan sedang dalam fasa work on progress mengkaji SOP yang boleh diguna pakai untuk menjalankan aktiviti dengan memberikan keseimbangan kepada aktiviti ekonomi, fizikal dan sosial, katanya. Menurut beliau, pelaksanaan PKP tersebut telah berjaya menurunkan lekuk penularan wabak COVID-19 dan mencegah daripada berlakunya gelombang kedua penularan wabak tersebut. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim pada 5 November tahun lalu ketika mesyuarat ketiga Penggal Ketiga Parlimen ke-14. Lepas itu, kerajaan buat Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, kemudian Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang diteruskan dengan PKPP sejak 1 September sehingga 31 Disember 2020 sebagai langkah dasar keluar exit strategy. Beliau berkata pendekatan PKPP ini dilaksanakan untuk memberi keseimbangan di antara aspek keselamatan, kesihatan dan juga dari sudut aktiviti ekonomi supaya ia boleh berlangsung dan tidak terjejas. Tetapi semua yang dibuat yang kononnya exit strategy itu gagal. Kes positif COVID-19 dan bilangan kematian semakin meningkat. Kerajaan pun mengisytiharkan darurat pada Januari lalu, kononnya untuk membendung peningkatan penularan wabak COVID-19. Tetapi itu pun ternyata gagal. Akibatnya, pengisytiharan darurat terus dipertikai. Ia dianggap hanya satu kaedah untuk menghalalkan penjarahan harta negara. Contohnya, dana kumpulan wang amanah negara KWAN sebanyak RM5 bilion dikatakan untuk tujuan berhubung COVID-19. Kononnya, ia dapat mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan melalui pemberian vaksin yang lebih besar dan menyeluruh. Bunyinya sangat merdu didengar. Namun, sehingga kini rakyat tidak jelas benarkah semua RM5 bilion dana KWAN dibelanjakan untuk menjamin masa depan Malaysia menerusi vaksin COVID-19 seperti yang diwar-warkan. Apa jaminan bahawa dana terkumpul KWAN sebanyak RM19.5 bilion itu tidak akan terus dijarah jika COVID-19 terus meningkat dan darurat dikekalkan? Untuk rekod, situasi terkini kes COVID-19 pada 25 Mei 2021 ialah sebanyak 7,289 kes baru menjadikan jumlah keseluruhan 525,889 kes. Sebanyak 3,789 kes telah pulih menjadikan 460,062 pesakit telah pulih dan discharge. 60 kes kematian dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kematian sebanyak 2,369 kes. Exit strategi itu ternyata gagal 100%. Walaupun sebelum Menteri Perikatan Nasional begitu bangga berkata kerajaan dapat mengawal pandemik COVID-19. Sehingga kini rakyat masih tertanya-tanya apa tujuan pengisytiharan darurat sehingga mengheret istana ke kancah pertikaian tentang Perlembagaan Persekutuan dan Yang di-Pertuan Agong di mahkamah. Rakyat tak nampak bagaimana darurat membantu untuk mengurangkan peningkatan bilangan mangsa COVID-19. Mereka kekal menjadi kes-kes yang dibilang setiap hari. Sedih. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih 2.0 menegaskan
Akta GLC yang baharu harus digubal untuk mereformasi secara menyeluruh proses pelantikan ketua dan pengarah syarikat, pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan semua badan berkanun yang berkaitan dengan komersial. Proses pelantikan mereka hendaklah dilaksanakan dengan telus, beraccountability dan meritokrasi menerusi jawatan kuasa pilihan parlimen yang bertindak sebagai satu mekanisme semak dan imbang. Pembaharuan seperti itu sangat diperlukan kerana kuasa sekarang sangat tertumpu di tangan eksekutif, terutama Perdana Menteri. Ia telah disalahgunakan semasa pemerintahan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan untuk naungan politik dan penguasaan sumber dengan mengorbankan prestasi, kecekapan dan profesionalisme. Penyalahgunaan kuasa yang tidak terkawal ini menjadi semakin teruk semasa pemerintahan Perikatan Nasional apabila kedudukan di GLIC, GLC dan badan berkanun yang komersial digunakan untuk menggoda wakil rakyat untuk melompat parti dan menyokong kerajaan dalam usahanya untuk mempertahankan kuasa, kata Bersih 2.0 dalam satu kenyataan. Bersih 2.0 pada 25 Mei telah melancarkan laporan yang bertajuk memperbaharui proses pelantikan pengarah di GLIC, GLC dan badan berkanun yang berkaitan komersial. Menurut Bersih 2.0, berlaku perluasan payroll vote apabila wakil rakyat seperti anggota parlimen atau anggota Dewan Undangan Negeri dilantik sebagai pengarah di GLIC, GLC atau badan berkanun yang berada dalam penguasaan badan perundangan mereka. Penguasaan eksekutif ke atas badan perundangan ini diperkukuh sekaligus menghalang fungsi legislatif untuk menjaga integriti cabang kuasa yang berasingan dan mempertanggungjawabkan eksekutif, tegas Bersih 2.0. Di samping itu, tiada undang-undang yang menetapkan syarat untuk memastikan pelantikan yang dibuat oleh menteri mempunyai kelayakan yang sesuai. Bersih 2.0 menjelaskan The Green Book on Enhancing Board Effectiveness hanya diguna pakai ke atas GLC utama. Garis panduan oleh agensi pengawal seliaan seperti Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bursa Malaysia Berhad hanya berkuasa terhadap GLC yang disenaraikan dalam bursa saham, bukan untuk GLIC dan GLC di peringkat negeri. Mengikut dasar sekarang, eksekutif terutamanya Perdana Menteri mempunyai kuasa penuh ke atas pelantikan pengarah termasuk untuk GLIC seperti Felda, Mara dan Petronas. Justru Bersih 2.0 mencadangkan beberapa pembaharuan iaitu melarang pelantikan wakil rakyat dalam organisasi berkenaan melalui Akta GLC yang baharu atau dengan pindaan undang-undang yang berkaitan seperti Akta Syarikat. Memberi kuasa kepada jawatan kuasa pilihan parlimen untuk meneliti dan meluluskan calon pengarah GLIC, GLC, badan berkanun yang berkaitan dengan komersial di bawah kementerian masing-masing. Sistem yang sama harus dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Definisi yang jelas mengenai GLC, GLIC yang berlaku di peringkat negeri dan persekutuan harus dinyatakan dalam Akta GLC baharu atau dalam akta yang ada seperti Akta Syarikat. Ini akan menjadi asas untuk melembagakan pembaharuan yang berkaitan dengan proses dan keperluan pelantikan pengarah GLC. Wajib mempertingkatkan ketelusan dan pendedahan melalui laporan berkala mengenai GLIC, GLC yang tersenarai atau tidak tersenarai, termasuk maklumat penting seperti imbuhan pengarah, latar belakang pengarah, tawaran tender dan lain-lain. Badan tertentu seperti Jawatan Kuasa Putrajaya bagi Prestasi Tinggi GLC, PCG, harus mengambil tugas ini. Pada 6 Ogos tahun lalu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata pelantikan ahli politik ke dalam syarikat di bawah Menteri Kewangan diperbadankan MKD dan syarikat berkaitan kerajaan GLC merupakan mekanisme semak dan imbang agar selari dengan dasar dan aspirasi kerajaan. Katanya hanya ahli parlimen yang berkelayakan dan memenuhi kriteria sesuai sahaja yang dilantik menerusi kemahiran, pengalaman, latar belakang, personaliti, integriti dan bertanggungjawab. Mereka juga melalui tapisan pihak Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Untuk rekod, pada 12 Mei tahun lalu, Kerajaan Tebuk Atap yang diterajui Tan Sri Muhyiddin Yassin melantik bekas Menteri Pendidikan, Datuk Seri Mahazir Khalid sebagai Pengurusi Tenaga Nasional Berhad, TNB. Bukan rahsia, Mahazir dilanda kontroversi apabila terbabit dengan kes pembekalan sistem solar hibrid kepada 369 sekolah luar bandar di Sarawak bernilai RM1.25 bilion. Mahazir merupakan saksi pendakwaan ke atas Datin Seri Rosmah Mansor yang menghadapi 3 tuduhan meminta dan menerima rasuah daripada Jepak Holdings sebagai pertukaran mendapatkan kontrak daripada Kementerian Pendidikan.
Bagaimanapun, Peguam Utama Pembelaan Jagjit Singh menuduh Mahzir mendapat manfaat daripada tuduhan rasuah terhadap JPAC. Ini menimbulkan persoalan apakah bentuk tapisan SPRM yang digunakan. Ahli politik boleh menafikannya, tetapi persepsi rakyat tentang isu ketelusan dan tadbir urus baik syarikat di bawah MKD, GLC dan GLIC tetap terjejas. Justru, sudah tiba masanya Akta Baharu berhubung pelantikan peneraju syarikat-syarikat yang pemegang taruh sebenarnya ialah rakyat negara ini. Orang ramai diberi amaran keras supaya duduk rumah atau di kompaun. Hanya dua pilihan buat individu yang suka merayau tanpa kebenaran ketika pelaksanaan kawalan pergerakan PKP 3.0 dengan prosedur operasi standard SOP diketatkan mulai 25 Mei hingga 7 Jun ini. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, CP Datuk Zainal Abidin Kasim menegaskan amaran pematuhan itu dibuat untuk memastikan rakyat di seluruh negara mematuhi semua SOP bagi mengekang wabak COVID-19 yang jangkitan hariannya melebihi 6,000 kes setiap hari, lapor utusan online. Kita akan menyaksikan penambahan jumlah sekatan jalan raya SGR, pemantauan di pusat beli belah dan kawasan-kawasan awam oleh Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memastikan orang ramai mengikut arahan SOP. Apalagi yang ada pada PKP 3.0 selain sekatan terhadap pergerakan dan gertakan untuk dikenakan kompaun. Tidak ada apa-apa langkah susulan untuk memberi peluang kepada orang ramai meneruskan kehidupan mereka dan keluarga mereka yang mengalami pendapatan yang susut secara drastik, termasuk hilang pekerjaan. Pendekatan keseluruhan masyarakat untuk memerangi COVID-19, kata Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng, memerlukan Tan Sri Muhyiddin Yassin memimpin melalui teladan dengan mengambil pendekatan keseluruhan kerajaan dan mengembalikan keyakinan rakyat dengan membuka semula Parlimen. Di samping itu, mengapa Muhyiddin tidak mengumumkan sebarang langkah kewangan untuk menyelamatkan pekerjaan dan perniagaan untuk PKP 3.0 yang menyebabkan kerugian RM400 juta sehari? Soalnya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut beliau, apa yang sangat diperlukan oleh rakyat adalah vaksin dan bantuan kewangan. Perlu ada riset dalam pentadbiran kerajaan dan penyampaian perkhidmatan untuk memastikan penghantaran awal bekalan vaksin dan bantuan kewangan yang sampai kepada rakyat, ujarnya. Guan Eng membangkitkan mengenai dana sebanyak RM627 bilion yang telah dibelanjakan sejak tahun lalu untuk memerangi COVID-19 dan mengeluarkan ekonomi dari kemelesetan yang sama sekali tidak berkesan dan gagal sepenuhnya. Rakyat Malaysia bertanya mengapa mereka tidak dapat merasakan manfaat RM627 bilion atau hampir RM21,000 untuk setiap 30 juta warga negara Malaysia. Lebih buruk lagi adalah apabila penghantaran salah satu bahagian utama bekalan vaksin ditangguhkan dari bulan Jun kepada Julai, kata Guan Eng. Bekas Menteri Kewangan itu menegaskan riset ini adalah peluang bagi Muhyiddin untuk menunjukkan kepimpinan, mengambil tanggungjawab terhadap salah satu urus krisis kesihatan awam, memberikan arah tuju kepada negara dan berhenti menyerahkan tugas kepada menteri-menteri. Bagaimanapun, oleh kerana Guan Eng pemimpin DAP yang dibenci tanpa batas oleh mereka yang meratib No Anwar No DAP, mungkin cadangan beliau masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan sahaja. Justru, apa kata rakyat Malaysia yang juga pemimpin Melayu pula? Fellow kanan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu Bersatu Berhad MTEM Ahmad Yazid Osman dilaporkan meminta kerajaan mempertimbangkan moratorium secara bersasar selama 12 bulan mengikut kriteria ditetapkan. Beliau dipetik utusan Malaysia sebagai berkata moratorium itu hendaklah terhad kepada nilai pinjaman untuk kenderaan berharga RM150,000 ke bawah, nilai hartanah bernilai RM1.5 juta ke bawah dan semua pinjaman bawah RM100,000 tanpa kenaikan kadar faedah. Katanya moratorium itu perlu dibuat jika kerajaan tidak dapat melaksanakan moratorium 6 bulan bermula Jun sehingga September 2021, membabitkan semua jenis pinjaman perbankan, peminjam wang berlesen, pinjaman kredit termasuk kad kredit. Sudah tiba masa kerajaan mendengar suara rakyat dan bukan akur dengan kepentingan pihak bank atau taksub pada pandangan agensi penarafan antarabangsa, katanya seperti dipetik. Beliau menegaskan MTEM menyokong pelaksanaan PKP 3.0 tetapi Kementerian Kewangan perlu mempertimbangkan bantuan tambahan yang diperlukan rakyat terutama peniaga dan usahawan Bumiputera.
Sektor ekonomi lain terutama perusahaan kecil dan sederhana PKS yang majoriti adalah Bumiputera seperti dihukum apabila aktiviti perniagaan mereka disekat akibat penularan wabak dari kluster kilang dan asrama pekerja. Ini amat tidak patut kerana syarikat yang memiliki kilang besar itulah yang sebenarnya meraih keuntungan besar atau mempunyai kapasiti kewangan lebih kukuh, katanya. Ahmad Yazid mempersoalkan sama ada mereka yang berkepentingan boleh mempengaruhi dasar dan penguatkuasaan dalam menangani COVID-19 sehingga menganaktirikan peniaga kecil yang lebih banyak memberi pendapatan kepada ramai pekerja tempatan. Beliau mengimbas kembali semasa PKP 1.0 dan 2.0 di mana orang ramai terdesak sehingga perlu mengeluarkan wang simpanan masa tua mereka dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP melalui iSinar dan iLestari berjumlah 77.8 bilion ringgit. Jadi tidak salah kerajaan memberi pakej bantuan kewangan seperti dana sara hidup COVID 3.0 berjumlah 8 bilion ringgit untuk 6 juta orang yang akan terbabit dengan bantuan sebanyak RM1,200 sebulan. Ini juga boleh disalurkan melalui subsidi upah di bawah kelolaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi mereka yang layak iaitu mempunyai upah bawah RM5,000 yang diremit terus pada majikan, tegasnya. Beliau berkata MTEM bimbang dengan ekonomi Melayu jika tiada tindakan susulan dibuat kerana ia bukan sahaja dapat merencatkan pemulihan ekonomi tetapi boleh meningkatkan jurang kekayaan walaupun pandemik berakhir. Sebenarnya Guan Eng dan Ahmad Yazid bercakap mengenai kepentingan yang sama. Bezanya seorang ahli politik dan seorang lagi teknokrat. Namun, apa yang nak kita harapkan daripada seorang menteri kewangan yang juga ahli bank? Mungkinkah mereka yang lahir dan dibesarkan di kalangan golongan kayangan prihatin kepada denyut nadi rakyat? Apatah lagi, rakyat juga tidak nampak di mana kebijaksanaan menteri-menteri saiz XXXL dalam semua tindakan mereka sejak langkah Sheraton selain mengatur rampasan kuasa. Di atas tanah, kita diburu oleh COVID-19. Di ruang udara, kita dipeleceh oleh Zionis Israel. Beberapa media melaporkan sebuah pesawat pengintip prototipe Israel telah melalui ruang udara negara kita ketika menjalankan penerbangan ujian di Singapura. Menurut laporan, ujian penerbangan selama 4 jam itu telah melibatkan sebuah pesawat Boeing 737-400 yang bernombor pendaftaran 4XEOO milik syarikat IAI Elta. Tinjauan di Flight Radar 24 mendapati pesawat tersebut terbang pada ketinggian 19,000 kaki di ruang udara pulau itu sebelum mendarat di pangkalan udara Paya Lebar. Melihat semula rekod penerbangan, pesawat tersebut telah berlepas dari Israel dan melalui ruang udara tebing barat pada 18 Mei lalu. Pesawat tersebut kemudiannya menuju ke Teluk Aqaba, Semenanjung Sinai, Mesir, lapor portal atimes.my. Laporan tersebut berkata pada 20 Mei, pesawat berkenaan telah tiba di utara Selat Melaka pada pukul 6 pagi waktu Malaysia. Seterusnya, pesawat milik syarikat pertahanan Israel itu melalui ruang udara Kuala Lumpur pada ketinggian 28,975 kaki 17 minit kemudian. Isyarat 4XEOO kemudiannya hilang daripada Flight Radar 24 setelah memasuki kawasan luar pesisir Melaka pada pukul 11.30 minit pagi menurut laporan. Mengulas mengenainya, pengamal media sosial dan aktivis Muhammad Mukhlis Muhammad Sharif mempersoalkan kebisuan Menteri Pertahanan, Menteri Pengangkutan atau CAM berhubung pencerobohan ruang udara Malaysia oleh pesawat Zionis tersebut. Semua menteri dalam kabinet senyap sepi termasuklah Duta Wali urusan negara dibiarkan berjalan secara autopilot. Benar sekali sabda Nabi, bila urusan diserah pada bukan ahlinya, tunggu sahajalah kiamat. Sahih Al-Bukhari, ujarnya. Beliau membangkitkan persoalan mengapa kini kerajaan berdiam diri walaupun negara diceroboh, di mana maruah negara. Dalam Facebook berdegar-degar penyokong kerajaan maki hamun Israel, tapi bila Israel mai lalu di ruang udara kita, mereka semua pakat krik-krik. Kalau macam itu baik mai jemput aja penyamun masuk rumah kalau sudah tiada maruah, bidasnya. Menurut beliau, semua 4X flight number adalah dari Israel. Justru pesawat tersebut memang dari negara tersebut. Muhammad Mukhlis memetik hadis Rasulullah yang bermaksud, jika kamu tidak mempunyai rasa malu, maka lakukanlah apa sahaja yang kamu mahu. Riwayat Al-Bukhari. Beliau berkata, tidak pernah lagi sepanjang kemerdekaan maruah negara dipijak-pijak seperti sekarang. Hari itu panggil China Taiko, hari ini jemput pesawat Israel pula. Apalagi yang tinggal pada kedaulatan negara kalau semua orang boleh suka-suka ceroboh negara kita? Soalnya.
Beliau juga menggambarkan bahawa apa yang sedang berlaku di negara kita sebagai peringatan daripada Allah. Ingatlah tuan-tuan, segala bala dari kegagalan kawal COVID-19 sampailah sempadan diceroboh ini adalah peringatan daripada Allah untuk kita. Ajar anak cucu kita nanti yang jangan berkhianat, jangan ambil hak orang lain, tunaikan perjanjian kerana setiap yang berjanji akan ditanya. Walaupun yang suruh mungkin janji itu seorang mufti dengan jaminan pribadinya, tegas Muhammad Mukhlis. Inilah natijahnya apabila kerajaan yang ada tidak diiktiraf masyarakat antarabangsa. Jangan lupa rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portaljomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.